A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam sesi tadabbur harian kita. Pada kali ini kita akan bersama-sama di muka surat 203 insya-Allah, iaitu di surah At-Taubah ayat 100 hingga ayat 106. Seperti biasa insya-Allah saya akan mulakan dengan membaca satu ayat insya-Allah daripada muka surat 203. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memulakan membaca sedikit daripada mushaf pada pagi ini dalam sesi kita ini, moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita baru saja insya-Allah membaca satu ayat, iaitu ayat yang ke-100. Pada muka surat ini insya-Allah kita akan baca beberapa perkara, kita akan tengok beberapa perkara. Iaitu beberapa perintah kepada Nabi SAW, beberapa pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kelompok-kelompok yang bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebelum daripada ni kita telah membaca iaitu banyak tentang orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak mahu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak kita katakan mencela, memarahi dan juga membongkar sifat-sifat munafik, dan di antara yang terbesarlah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca sebelum daripada muka surat 203 ni, ialah Allah Ta'ala sangat marah kepada orang munafik kerana mereka ni tidak menyertai, yang pertamanya tidak menyertai bersama dengan baginda Nabi SAW dalam perjuangan baginda untuk menyebarkan Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kemudian mereka ni sentiasa bersumpah dan sentiasa memberikan alasan, dan kemudian mereka mencela, dan kemudian itu mengatakan, memberi alasan dan juga mengatakan bahawa apa tindakan-tindakan ataupun apa-apa yang Nabi buat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai salah satu daripada perkara yang merugikan mereka, dan juga tidak ada faedahnya. Jadi itulah di antara yang Allah Taala gambarkan, bongkarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi insya-Allah pada kali ini, pada muka surat 203 ni, kita akan tengok Allah Subhanahu Taala memulakan was-sabiqun, iaitu adalah golongan yang lain. Ini golongan yang Allah Taala puji, iaitu Allah Taala panggil as-sabiqun, iaitu orang-orang yang awal. Musabaqah maknanya orang yang berlomba, sabiqun maknanya orang yang mula-mula. Al-awwaluna minal muhajirina wal ansar, iaitu al-awwal, mereka ni as-sabiq, mereka ni yang ke depan, mereka yang mula-mula. Kemudian tu awal, tambah lagi kan. Jadi sebab itulah kita panggil golongan ini sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun. Jadi as-sabiqun al-awwalun ni ada dua kelompok. Yang pertama sekali ialah minal muhajirin, daripada orang muhajir, iaitu golongan-golongan yang datang, yang berasalnya daripada Mekah, yang masuk Islam semasa Nabi SAW berada di Mekah, dan mereka ni berasal daripada Mekah kan. Ataupun adalah juga beberapa orang yang mana bukan berasal daripada Mekah, yang daripada luar Mekah tapi yang masuk Islam, seperti Salman, seperti Abu Zar Al-Ghifari, dan juga seperti Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Itu di antara, tapi majoriti mereka adalah daripada Mekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala namakan mereka ini sebagai muhajirun. Jadi sebab itulah kita pun sampai sekarang kita namakan al-muhajirun, mereka ni, iaitu orang yang berasal daripada Mekah dan mereka tu berhijrah bersama-sama dengan baginda Nabi SAW ke Madinah. Kemudian yang keduanya ialah
wal ansar. Wal ansar maknanya daripada golongan ansar, iaitu golongan penolong. Jadi an-nasru ni maknanya tolong kan. Jadi al-ansaru iaitu orang-orang yang memberikan pertolongan, kerana mereka ni lah kan, banyak menolong orang muhajir. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa ratusan, ramai sangat daripada luar Madinah ni tiba-tiba datang ke Madinah. Jadi mereka datang dalam keadaan selas pinggang, tak ada apa kan. Mereka tak bawa apa-apa, bukan boleh bawa apa pun. Hijrah mereka ni ialah, kita kata sehelai pinggang kan. Tak ada apa-apa. Apa yang ada saja mereka boleh capai, mereka boleh pergi. Jadi bagaimana bila tiba ke Madinah, Yasrib pada masa itu, kemudian bertukar menjadi Madinah, bagaimana mereka nak hidup kan? Bagaimana mereka nak start kan, dengan rumahnya tak ada, dengan semua tak ada kan. Jadi sebab itulah golongan ini Allah Ta'ala puji. Golongan yang kedua ni, iaitu golongan Ansar. Dan mereka tu lah as-sabiqun al-awwalun juga. Jadi ada as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, daripada golongan muhajirin, dan juga as-sabiqun al-awwalun daripada golongan Ansar. Setengah ulama tafsir kata mereka ini adalah ahli Badar. Setengah ulama kata tak. Setengah kata ialah mereka semua ni adalah semua sahabat. Semua sahabat tu termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi itu adalah sedikit perbezaan lah pandangan ulama kan, siapakah yang dimaksudkan dengan as-sabiqun. Ada yang kata orang yang pertama-tama lah, orang yang awal-awal. Tapi bagaimana hari nak tentukan awal dan akhir kan. Jadi sebab itulah ada sedikit pendapat ulama. Tapi Allah SWT sebut sini, mereka semua ni dipuji. Allah Ta'ala kemudian sebut lagi apa? Wallazina taba'uhum bi ihsanin. Dan kemudian orang-orang yang ittaba'uhum, yang mengikut mereka. Jadi sebab itulah golongan yang mengikut sahabat ni kita panggil dia tabi'in, iaitu orang pengikut kan. Dan tapi Allah Ta'ala sebut sini iaitu wallazina taba'uhum bi ihsanin, dengan baik. Maknanya dengan baik tu maknanya mengikut betul-betul lah kan. Bukan mengikut dengan baik bi ihsan. Maknanya mengikut semua apa yang disebutkan oleh mereka dan sebagainya, kita sebut itu. Dan kita pun sampai sekarang kan akan membaca doa lah untuk mereka juga kan. Allazina taba'uhum bi ihsanin. Sebab kita ambil daripada ayat ni, dengan ihsan, dengan baiknya. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala sebutkan mereka tu Allah Ta'ala reda kepada mereka. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dan mereka tu reda pada Allah. Jadi makna kita kata reda timbal balik kan. Oleh kerana mereka reda pada Allah, maka Allah Ta'ala reda kepada mereka. Yang lebihnya, yang hebatnya, Allah Ta'ala reda pada mereka. Jadi sebab itulah golongan-golongan ini kita panggil dia, bila kita sebut nama, mereka akan dapat pangkat tu, iaitu radiyallahu anhu. Dan para sahabat, bila kita sebut mereka, radiyallahu anhu kan. Okey ke? Minta maaf lupa nak tanya. Dari segi gambar dan ni ada masalah ke? Nanti bagi feedback insyaAllah untuk orang lain adakah okey ataupun tak okey gambar dan juga suara ada sangkut-sangkut sikit internet. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak orang lain macam mana? Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi insyaAllah kita tengok sekarang ni Allah SWT sebutkan mereka ni mendapat radiyallahu anhum wa radu. Mereka reda pada Allah, Allah Ta'ala reda pada mereka. Jadi ertinya sini ialah gelaran ini kalau kita pangkat lah kan. Kalau pangkat dunia ni kita panggil adalah dia dapat apa-apalah kan, pangkat datuk pakai apa kan. Itu tapi sahabat ni dia dapat satu benda yang hebatnya, iaitu Allah Ta'ala jamin mereka ni diredai oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana mereka ni reda pada Allah. Jadi hadiah mereka dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun boleh sebutlah mereka kan. Jadi tapi orang lain daripada para sahabat, selain daripada itu maknanya tak pasti lagi. Tetapi setengah ulama kata tak ada masalah. Sebab apa? Dalam ni pun disebutkan wallazina taba'uhum bi ihsan, makna siapa-siapa yang mengikut Ansar dan juga Muhajirin tu, maka juga Allah boleh mendapat keredaan Allah radhiyallahu anhu juga kan. Tapi sebagian ulama kata taklah, biasanya disebutkan rahimahullah macam tu kan. Seterusnya a'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah Ta'ala sediakan untuk mereka, menyediakan lahum untuk mereka jannatin, syurga-syurga, tajri tahtahal anhar, yang mengalir
tahtahal anhar, di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka berada dalam tu kekal. Tengokkan Allah Ta'ala jaminkan. Maknanya orang Ansar, orang Muhajirin, As-Sabiqun Al-Awwalun ni, mereka ni istimewa kan. Istimewa sebab apa? Tapi insya-Allah moga-moga kita pun akan dapat juga. Dapat apa? Wallazina taba'uhum bi ihsan tu. Moga-moga kita dapat kejar juga perkara yang seterusnya tu kan, iaitu orang-orang yang mengikut. Sebab itulah pentingnya kita ni mengikut mengikut Nabi, dan kemudian selain daripada itu, selepas itu kita ikut ulama-ulama ambil sini kan, itulah betapa pentingnya sahabat-sahabat ini kita boleh mengikut juga mereka kan, dalam perkara-perkara yang tidak ada nas, tidak ada Quran, tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis, maka kita pendapat mereka ke seperti Ibnu Abbas ke Ibnu Umar ke kepada seperti Sayyidina Ali ke seperti Umar bin Al-Khattab ke Abu Bakar dan sebagainya. Jadi kita ikut mereka tu. Sebab tu, sebab muka-muka kita akan dapat tu, sebab termasuk dalam ittaba'uhum bi ihsanin. Jadi Allah Ta'ala kata zalikal fawzul azim, itu semua adalah merupakan kejayaan yang besar. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-101. Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Sekarang ni Allah Ta'ala balik semula cerita kepada, tadi dah cerita kan kita orang beriman. Jadi selepas cerita munafik, tiba-tiba Allah Ta'ala cerita lain, tapi orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun lain. Sekarang ni Allah Ta'ala kembali semula kepada menceritakan tentang mimman haulakum. Haulakum sini di sekitar kamu maksudnya. Dan ada, Allah Ta'ala kata wa mimman haulakum, ada di sekitar kamu ni, di keliling kamu ni, iaitu di keliling Madinah mana, iaitu ada di luar Madinah kan. Haulakum minal a'rab, daripada orang-orang badui. Yang mana kalau ikut setengah tafsir kata maksud sini ialah orang Arab sini seperti Bani Aslam, Bani Ashja', Bani Ghifar yang tak Islam. Bani Ghifar ni ialah Bani Abu Zar Ghifari lah yang tak Islam. Jadi Allah SWT sebut sini ada lagi di kalangan orang-orang daripada bani-bani tersebut, daripada orang Arab Badui ni, yang mana mereka ni munafiqun, yang munafik. Dan juga wa min ahlil Madinah, dan begitu juga daripada ahli Madinah pun ada juga munafik. Bukan makna daripada orang Arab Badui saja, tapi daripada ahli Madinah, wa min ahli Madinah, ada begitu juga. Maradu 'alan nifaq. Maradu ni makna berterusan. Mereka ni walaupun ditegur, walaupun dicerita oleh Allah Ta'ala, terus-terus maradu 'alan nifaq. Maradu makna tak nak bercerai daripada nifak mereka tu. Maradu 'alan nifaq. La ta'lamuhum. Allah Ta'ala kata kamu tak tahu mereka, kamu tak kenal mereka. Yelah kan, mereka ni ramai, mereka ni ada, makna di kalangan celah-celah tu kan, makna di kalangan ramai-ramai orang-orang Arab Badui, di kalangan orang-orang Madinah tu kan, ada. Allah Ta'ala kata kamu tak tahu. Allah Ta'ala beritahu kan. Sebab apa? Sebab masalah mengetahui orang munafik ni susah kan. Kadang-kadang dia ada sifat munafik, tapi mereka sebenarnya taklah munafik. Tapi ada yang betul-betul munafik, munafik akidah. Jadi Allah Ta'ala kata la ta'lamuhum. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, kecuali siapa yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak beritahu kepada Nabi, Nabi tak akan tahu juga. Jadi apa yang Nabi tahu, itu saja adalah yang Allah Ta'ala beritahu. Jadi Allah Ta'ala kata kamu tak tahu, tetapi nahnu na'lamuhum, kami tahu. Allah Ta'ala kata kami tahu mereka itu siapa yang munafik tu. Sanu'azibuhum, Allah Ta'ala terus bagi jaminan, iaitu mereka ini akan diazab marrataini, 2 kali. Maksud 2 kali ini, setengah ulama kata ialah 2 kali, maksudnya yang pertama sekali ialah di dunia, yang kedua sekali ialah semasa di dalam kubur. Jadi ini termasuk, dikata ini adalah dalil menunjukkan kepada azab kubur. Sebab apa? Sebab selepas daripada itu summa yuradduna ila azabin azim, selepas tu mereka dikembalikan kepada azab yang pedih, iaitu di akhirat. Jadi maksud di sini marratan situ ialah yang pertama sekali atas dunia, sama ada mereka ni dibunuh, dibongkar, diceritakan dengan jelas, Allah Ta'ala bongkar habis-habis tentang apa mereka ni dan sebagainya. Itu nombor 1. Itu Allah Ta'ala sanu'azibuhum marratain, itu yang pertama. Yang keduanya, mereka ini semasa masuk dalam azab kubur, masa dalam kubur mereka ni ada azab. Itu setengah ulama lah menurut pendapat tafsir Jalalain, dia kata itu maksud marratain. Dan kemudian seterusnya summa yuradduna ila azabin azim, dan kemudian mereka itu dikembalikan ke dalam azab yang semasa, azab yang besar semasa dalam masa di akhirat nanti. Jadi 3. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan makna dahsyatnya kan mereka ni kan, orang munafik. Jadi tengokkan Allah Ta'ala dedahkan lagi. Tapi Allah Ta'ala tetap juga memberi kepada mereka ni, kepada orang-orang yang munafik ni, supaya bertaubat ni. Bukan mereka tak boleh bertaubat kan, peluang masih ada sebelum mereka mati, kalau betul-betul mereka boleh bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat 102 102 wa akharun, dan kemudian ada yang lain.
Jadi ini golongan-golongan lah kita sebutkan, Allah Ta'ala sebutkan daripada ayat atas yang kita baca daripada ayat mula-mula muka surat ni, as-sabiqun al-awwalun, tu nombor satu, grup yang pertama. Yang kedua, orang-orang apa ni, munafik. Sama ada munafik tu dalam Madinah ataupun munafik tu yang berada di luar Madinah, iaitu orang Arab Badui. Tu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ni Allah Ta'ala sebutkan wa akharuna ya'tarafu bizunubihim. Ada satu golongan lagi Allah Ta'ala yang lain lagi, wa akharun yang lain, iaitu i'tarafu bizunubihim, orang yang mengiktiraf ataupun mengakui. Kita iktiraf tu makna mengakui, mengaku dosa mereka, bizunubihim, dengan dosa mereka. Apa dia yang, siapa grup ni? Grup ni ialah dikatakan ialah diturunkan kepada satu kelompok daripada sahabat yang tidak pergi berperang dalam peperangan Tabuk, iaitu golongan yang diketuai oleh Abu Lubabah, nama dia Abu Lubabah. Abu Lubabah ni ada lebih kurang 10 orang grup dengan dia tu, yang mana mereka ni tidak pergi berperang. Tapi bila Nabi SAW balik, dia makna yang tak pergi berperang dalam peperangan Tabuk ni, yang tak pergi, yang pergi tu pergilah kan, yang pergi ada juga munafik yang pergi kan, yang tu mereka nak bunuh Nabi tu dalam perjalanan balik tu, ada yang pergi. Dan ada kelompok munafik yang dikatakan 12 orang yang tak pergi. Dan kemudian lagi ada juga yang tak pergi ni, dia ada ulama-ulama kata ada 4 kelompok yang tak pergi. Nombor satu ialah orang yang memang Nabi SAW menyuruh mereka ni tinggal di Madinah. Kenapa? Kerana untuk jaga Madinah. Seperti Sayyidina Ali, seperti Abdullah bin Umi Maktum kan, dan juga lain-lain. Ada lagi itu, mana golongan-golongan lelaki-lelaki yang mereka ni tak ada uzur, tapi mereka ni diminta, disuruh oleh Nabi, diarahkan oleh Nabi supaya mereka ni berada di Madinah untuk jaga Madinah. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang tak pergi ni ialah dipanggil ma'zurun, iaitu orang-orang yang diberi uzur. Memang kan, sebab mereka ni dah minta uzur, mereka ni benar-benar uzur, sama ada mereka ni perempuan, mereka ni kanak-kanak, mereka ni orang tua, orang yang berpenyakit dan sebagainya. Itu nama dia ma'zurun. Golongan yang ketiga ialah golongan yang munafik. Itu munafik memang tak pergi. Bila Nabi balik je, pandailah mereka ni buat macam-macam alasan kan, gini-gini, dan bersumpah siap lagi, nak katakan bahawa mereka ni sebenarnya ada uzur. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat ialah golongan yang ni, wa akharuna i'tarafu bizunubihim. Mereka ni tak pergi, tapi mereka ni menyatakan kesalahan mereka, mengaku salah. Yang kita sebut diketuai oleh Abu Lubabah. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka ni telah mengikat diri mereka. Ambil tali, mereka ikat diri mereka di tiang masjid Nabi pada masa tu. Jadi mereka ikat diri mereka dan mereka kata, kami tak akan lepaskan diri kami ni kecuali Nabi yang datang melepaskan kami. Tengok kan, jadi maknanya mereka mengaku salah lah, memang kami ni bersalah dan sebagainya. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 102. Kalau kita tengok dalam ayat 106 di bawah sekali kan, kita ada satu lagi, wa akharun. Itu golongan yang kelima, kita kata. Kita akan sebut nanti cerita dia. Kita tengok dulu dalam ayat 102 ni, Allah Subhanahu Taala sebut wa akharun i'tarafu bizunubihim. Ada satu kelompok ni, mereka ni i'tarafu, mereka mengakui salah mereka, dosa mereka. Dosa apa? Dosa tu iaitu dosa tidak pergi ke peperangan Tabuk tu. Jadi maknanya sebenarnya tidak menyertai, tidak buat kerja Islam, tidak berusaha, tidak membantu orang-orang yang nak buat kerja Islam ni untuk menyebarkan Islam dan sebagainya, merupakan satu kesalahan sebenarnya. Sebab kalau tidak, kenapa tidak dikatakan sini bizunubihim, dengan dosa mereka. Jadi sebenarnya kalau dengan sengaja, jadi ada di sana tu, iaitu sifat-sifat munafik ada kat situ. Kalau kita ni dengan sengaja ada kemampuan, tiba-tiba kita tak buat apa-apa untuk Islam, kita hanya buat untuk diri kita sendiri saja, satu kesalahan. Jadi Allah SWT sebut sini, mereka ini Allah Ta'ala kata wa akharuna, kemudian khalatu amalan salihah, mereka ni mencampurkan di antara amalan soleh, wa akhara sayyi'ah, minta maaf. Jadi mereka ni mencampurkan macam mana? Iaitu mereka ni sebelum daripada ni tak ada masalah, mereka ni berjihad bersama dengan Nabi kan. Sebab itulah dia kata khalatu, mereka beramal soleh sebelum daripada ni. Tetapi wa akhara sayyi'ah, tapi yang lain pula mereka ni tak bagus. Sayyi'ah, dosa, kesalahan. Iaitu apa? Kerana mereka tak hadir dalam peperangan Tabuk. Jadi asallahu an yatuba alaihim, Allah Ta'ala kata moga-moga Allah Ta'ala ni akan mengampunkan mereka. Innallaha ghafurur rahim, kerana Allah Ta'ala itu sangat ghafur dan juga sangat rahim. Jadi apabila turunnya ayat ni, ayat 102 ni, maka Nabi pun pergilah lepaskan mereka.
Kan tadi mereka tak nak lepaskan diri kan, kecuali kalau dapat pelepasan daripada Nabi SAW. Jadi Nabi pun lepaskan mereka, jadi selesai masalah mereka tu, Abu Lubabah. Kemudian dalam ayat 103 Allah SWT sebut pula ini, iaitu khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ayat 103 ni ialah nak ceritakan tentang, iaitu perintah daripada Allah SWT kepada Nabi kita SAW supaya ambil zakat daripada orang-orang yang beriman ni. Kadar-kadar lah kan, ada mengatakan ayat ini adalah khusus untuk yang tertentu, tapi secara umumnya dikatakan ayat ini adalah khusus untuk zakat ni, iaitu ambillah zakat, ambil min amwalihim, daripada sebahagian daripada harta mereka, sodakotan, sebagai sodakoh, sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan. Jadi zakat ni dia ada faedah dia kan, iaitu akan mensucikan harta, wa tuzakkihim, dan juga menghilangkan perasaan yang ada dalam diri manusia. Jadi dua kan, dia mensucikan harta satu, yang kedua dalaman. Jadi maknanya luar fizikal, yang kedua dalaman, iaitu perasaan tu. Wa salli alaihim, dan Allah Taala memerintahkan kepada Nabi supaya berdoa kepada mereka. Maknanya bila ambil apa ni zakat daripada mereka tu dan berdoa untuk mereka. Jadi inilah sebenarnya yang para sahabat kan suka sangat kan nak beri zakat tu. Kenapa? Kerana mereka akan dapat doa daripada Nabi SAW, yang pastinya mustajab doa kan. Inna solataka sakanul lahum. Kerana Allah Ta'ala kata solataka, doa kamu tu adalah merupakan sakanah. Sakan tu maknanya rahmat. Rahmat kepada mereka. Jadi sepatutnya mereka berebutlah. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan juga maha mengetahui. Seterusnya ayat yang ke 104, kita tengok ayat 104. Allah SWT kata, alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi. Mereka tak tahukah? Soalan ini dia soalan, bentuknya alam. Tidakkah mereka tahu? Tapi sebenarnya bukanlah soalan. Soalan sini dia kata istifham takriri. Soalan tapi nak menunjukkan bahawa benda tu begitu. Hakikat, nak cerita hakikatnya. Bukan nak tanya. Itu hakikatnya apa? Alam ya'lam annallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi. Allah Ta'ala ni menerima taubat daripada hamba-hambanya. Itu hakikat dia maknanya. Jadi maknanya itu bagi kita orang mukmin, kita faham Allah Ta'ala ni terima taubat daripada orang beriman. Tak ada masalah kan. Daripada hamba-hambanya. Wa ya'khudzus sadaqah, dan Allah Ta'ala ni menerima zakat. Zakat yang diberikan. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan Allah Ta'ala ni maha menerima taubat dan juga maha kasih sayang. Sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi berapa hakikatlah daripada ayat ni yang kita boleh baca kan, iaitu Allah Ta'ala ni sangat-sangat menerima. Dia menerima kan, menerima taubat, menerima sedekah. Kalau kita nak bagi, maknanya tak boleh tolak lah kan. Kemudian yang ketiganya ialah Allah Ta'ala ni maha menerima taubat dan maha sayang kepada hamba-hambanya. Seterusnya ayat yang ke-105, insya-Allah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala sebut wa qul i'malu. Sekarang ni Allah Taala kata, dan beritahulah kepada manusia wahai Muhammad, wa qul i'malu, dan kepada kita semualah kan, bekerjalah kamu. Buat kerja maknanya buat kerja yang baiklah kan, buat kerja yang baik. Fasayarallahu amalakum. Allah Taala akan tengok. Maknanya apa-apa saja yang kita buat, jangan rasa bahawa Allah Taala tak tengok. Allah Taala tengok kan. Allah Taala tahu. Jadi daripada ayat ni, iaitu apa? Maknanya jangan bimbang lah. Kalau orang kadang-kadang orang tak nampak, orang tak tahu ke, buat kerja. Sebab apa? Yang penting nombor satu ialah Allah Ta'ala fasayarallahu amalakum. Allah Ta'ala akan tengok kamu. Dan kemudian wa rasuluhu, dan Rasul akan tengok. Kemudian wal mu'minun, dan juga orang-orang mukmin. Orang mukmin akan tahu. Allah Ta'ala akan beritahu. Jadi jangan fikirlah maknanya kan, Allah orang tak tahu ke, kita ni tak dapat kamera, tak datang ambil gambar ke, tak masuk surat khabar ke dan sebagainya. Kalau kita derma ke, kita infak ke, kita sedekah ke, tak apa. Allah Ta'ala bekerjalah. Allah Ta'ala akan tahu. Allah Ta'ala pasti fasayarallah. Allah akan tengok. Dan juga Rasulnya dan juga orang-orang mukmin akan tahu kan. Maknanya kalau tak atas dunia ni, di akhirat pastilah kan, gitu kan. Kemudian wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kemudian nanti ke mana kamu awak nak kembali? Kepada Allah lah kan. Wasaturadduna, kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Tuhan yang mengetahui perkara gaib dan juga perkara yang zahir. Maknanya Allah Ta'ala tahu semua, tak ada benda yang boleh tersembunyi. Jadi oleh kerana itu, maka kamu akan dikembalikan situ. Jadi sebab apa kamu takut nak beramal tapi orang tak tahu, kamu tak nak beramal? Tak. Jadi beramallah kerana Allah Subhanahu wa taala, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, nanti dia akan beritahu semua. Apa yang kamu buat tu semua Allah Ta'ala akan ceritakan. Jangan kisah, jangan takut dan sebagainya kan. Ayat yang terakhir, ayat 106 ni,
pada muka surat kita pada kali ini ialah Allah SWT sebut wa akharun. Ni golongan yang kita sebut tadi, ada 5 golongan dalam peperangan Tabuk ni. Golongan yang kelima ni ialah dan lain lagi, Allah Ta'ala kata wa akharun murjauna li amrillah. Murjauna maknanya ialah ditangguhkan, maknanya ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Yang tadi tu golongan kelompok Abu Lubabah tu Allah Ta'ala dah sebut dah dalam ayat yang ke-102 bahawa Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Tetapi ada satu kelompok lagi, iaitu 3 orang ni yang masyhur lah dalam dalam sirah, iaitu mereka tu ialah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Mereka ketiga-tiga ni mereka ni tak bagi perang. Kerana apa? Kerana disebutkan ialah kerana mereka ni terpikat lah kan, mungkin tarikan dunia sikit dan sebagainya kan. Jadi golongan-golongan ni tak pergi perang. Walaupun perang tak terjadi, tetapi mereka ni walaupun plan asalnya nak pergi kan, tetapi oleh kerana itulah kan, oleh kerana disebutkan kerana tarikan buah sikit, katakan lambat lah dan sebagainya, lepas tu menangguh-nangguh kan, tak pergi. Jadi tengokkan Allah Ta'ala belim mereka kan, Allah Ta'ala marah kepada mereka kan, sehingga Allah Ta'ala ni telah hukumkan perintah dalam sirahnya ialah iaitu selama 50 hari mereka ini tidak dibenarkan, mereka dipulaukan, diboikot oleh semua orang Islam atas arahan Nabi kan. Jadi Nabi perintahkan kepada mereka sehingga sampailah kepada satu masa tu mereka ni diminta untuk ditinggalkan, isteri-isteri tu kena tinggalkan mereka, tak boleh bersama kan, jadi makna tinggallah keseorangan lah mereka ni kan. Jadi tu keadaan mereka yang dahsyat lah. Dengan kita akan baca nanti ayatnya, iaitu ayat 118 nanti ada akan cerita dengan detail sikit tentang mereka ni, golongan yang kelima lah kita katakan, iaitu jadi golongan ini yang diketuai oleh Ka'ab bin Malik dan kemudian tu Murarah bin Ar-Rabi' dan kemudian Hilal bin Umayyah. Jadi mereka ketiga-tiga ni, oleh kerana mereka tu bila Nabi balik daripada peperangan Tabuk, mereka pun datanglah berjumpa kepada Nabi, walaupun adalah gojakan dan gelojak dalam hati mereka ni. Syaitan kata tipu je, mana tahu kan orang lain pun dapat dimaafkan orang lain lagi yang tak pergi perang juga. Jadi bila mereka ni pergi dah cakap lagi macam ni, mereka pun diampunkan lah oleh Nabi SAW kan, tak apalah Nabi kata kan. Tapi sekarang ni mereka ni berfikir dalam hati mereka, kalau tipu Allah tak nak tahu, jadi buat apa menipu. Jadi mereka terus pergi mengaku bahawa mengaku salah kan. Jadi ini adalah contoh yang terbaik lah bagi kita. Kalau orang tu buat salah, orang mukmin kan, dia mengaku salah kan, itulah yang terbaik. Jadi tapi Allah Ta'ala tak sebutkan bahawa mereka ni akan diampunkan pada masa mereka datang kepada Nabi tu. Jadi sebab tu disebut murjauna li amrillah, maknanya mereka tu ditangguhkan kepada murjauna li amrillah, maknanya sampai kepada satu masa terpulang kepada Allah. Maknanya murjauna li amrillah, diserahkan kepada Allah. Imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim, sama ada Allah Ta'ala nak azabkan mereka ataupun Allah Ta'ala nak ampunkan mereka. Jadi memang mereka ni macam diazabkanlah dulu kan, iaitu selama 50 hari mereka itu di pulau, diminta pulau oleh Nabi kepada semua sahabat, tak boleh beri salam, tak boleh jawab salam, tak boleh, semua tak boleh kan. Mereka datang ke masjid, mereka sembahyang, tapi orang tak layan, mereka salam pun macam orang tak kenal mereka ni kan, ketiga-tiga mereka ni. Wallahu alimun hakim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui dan juga maha hakim. Allah Ta'ala tahu kenapa Allah Ta'ala buat, Allah perintahkan macam itu dan sebagainya. Itu adalah jadi insyaAllah cerita mereka ni kita akan baca dengan lebih detail lagi lah kan, insyaAllah di dalam ayat 118 nanti insyaAllah. Sekarang kita baru 106 insyaAllah kan. Jadi setakat itulah saja insyaAllah untuk hari ini. Kita jumpa lagi di dalam sesi akan datang insyaAllah, muka surat 204 daripada Mushaf insyaAllah, iaitu surah At-Taubah ayat 107 insyaAllah. Barakallahu lakum jami'an insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.